Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Berita Pagi Sarawak edisi Selasa 3 Disember 2024 bersama saya Lydia Yusrina Abdul Ilyas. Agenda ekonomi hijau Sarawak semakin diiktiraf dunia. Semalam menyaksikan sebuah lagi syarikat pengeluar tenaga dari Itali mengikat kerjasama dengan sebuah syarikat tempatan yang melibatkan Acacia Power Sdn Berhad dan Nextchem SPA dari Itali. Bagi Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, tindakan drastik harus ditangani segera oleh manusia sebelum bumi tidak lagi boleh didiami. That if our temperature is more than 1.5 degrees Celsius above pre-industrial level, perhaps you and me cannot survive anymore. Oleh itu, Sarawak mengambil langkah proaktif melalui kelebihan alam semula jadinya bagi mengurangkan kebergantungan tenaga fosil dan berubah kepada tenaga bersih. Beliau selepas itu menyaksikan majlis menandatangani memorandum persefahaman antara Acacia Power dan Nextchem SPA di Hikmah Exchange di Kuching. Nextchem SPA diwakili oleh Naib Presiden Kanan Korporat dan Strategi Perniagaan Giovanni Saleh, manakala Acacia Power diwakili pengarahnya Dato' Amar Tan Sri Abdul Aziz Hussein. MOU tersebut adalah kerjasama antara Acacia dan Nextchem dalam mengintegrasikan tenaga boleh diperbaharui dengan efisien dan inovatif selain menyokong pertumbuhan sosioekonomi. Turut hadir Duta Besar Itali ke Malaysia, Tuan Yang Terutama Dr. Massimo Rustico. Hospital Limbang akan dinaik taraf sebagai hospital pakar major dan dijangka siap pada 2030. Timbalan Menteri Pemodenan Pertanian dan Pembangunan Wilayah, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail berkata, peruntukan RM300 juta telah diluluskan oleh Kerajaan Persekutuan dan kerja-kerja awalan sudah dimulakan. Bila siap sebenarnya kita akan ada di Limbang 20 kepakaran untuk Limbang. Projek itu sudah lulus dengan kos 300 juta. 300 juta. Dan sekarang dalam tempoh dah dimulakan. Tapi dia memang perancangan dulu, desain dan dijangka siap dalam tempoh 5 tahun yang akan datang. Datuk Dr. Abdul Rahman yang juga adun Bukit Kota berkata naik taraf hospital itu merupakan satu berita baik kepada penduduk Limbang yang sudah menantikan sejak sekian lama. Beliau berkata demikian dalam ucapannya pada Majlis Pelancaran Ambulans Anjuran Pertubuhan Pemeliharaan Hayat Limbang di Limbang. Timbalan Premier Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas mahu ibu bapa mendaftarkan anak-anak mereka sebagai murid atau pelajar asrama. Adun Bukit Saban itu berkata banyak kelebihan dan manfaat bagi murid yang tinggal di asrama. Sebagai murid atau pelajar asrama, mereka berpeluang menikmati suasana pembelajaran yang kondusif selain dapat membentuk disiplin diri. Menjadi pelajar harian dilihat memberi banyak kebebasan kepada murid dan beliau khawatir boleh menjejaskan pembelajaran mereka. Beliau berkata demikian semasa merasmikan program jangkauan luar Bestari MLNG di Sekolah Kebangsaan Paku Central Sepauh. Pada majlis berkenaan, beliau mengumumkan geran sebanyak RM10,000 kepada PIBG sekolah tersebut dan RM8,000 untuk pembelian kerusi tambahan dan peralatan sistem siar raya. Syarikat MLNG pula menyumbang RM800,000 untuk menaik taraf Dewan Sekolah yang kini dilengkapi penghawa dingin serta menyediakan papan pintar untuk setiap kelas. Karnival Hari Kanak-Kanak Sedunia Peringkat Negeri Sarawak 2024, Anjuran Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN Miri yang diadakan di Miri merupakan bukti komitmen kerajaan untuk terus memberi perhatian terhadap kebajikan dan pembangunan kanak-kanak. Ahli Parlimen Miri Chew Chun Ma menerusi kenyataan medianya memberitahu pendidikan adalah hadiah terbaik yang dapat diberikan ibu bapa kepada anak-anak mereka bukan sahaja membentuk masa depan mereka tetapi juga menjadi asas kepada kehidupan berjaya. Dalam ucapannya sempena karnival tersebut, beliau percaya bahawa pendidikan adalah hak setiap kanak-kanak dan aset penting untuk membentuk masa depan yang cemerlang. Katanya dalam konteks ini, program diadakan ini menjadi satu langkah penting yang membantu ibu bapa merancang kewangan untuk pendidikan anak-anak mereka.
Untuk itu, beliau ingin menyeru ibu bapa memanfaatkan peluang ini kerana pendidikan adalah pelaburan terbaik yang boleh diberikan kepada anak-anak. 7 buah sekolah rendah dan 6 sekolah menengah di Bintulu telah menyertai pertandingan Green Guardian Challenge 2024 yang berlangsung dari Ogos hingga September lalu bagi meningkatkan kesedaran terhadap isu-isu alam sekitar. Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah PPD Bintulu Awangku Ali Pengiran Adinani berkata penganjuran program ini memberikan platform kepada pelajar menghasilkan idea kreatif yang mampu memberi impak dalam usaha memelihara alam sekitar. Inisiatif seperti pertanian ini amat penting dalam mendidik masyarakat, terutama golongan muda, tentang kepentingan untuk berfikir secara kritis dan kreatif dalam mencari penyelesaian terhadap isu-isu alam sekitar yang kita hadapi. Beliau berkata demikian semasa majlis penyampaian hadiah pertandingan Green Guardian Challenge 2024 anjuran Petronas Carigali Asset Sarawak di Bintulu. Sementara itu, Wakil Petronas Carigali Pengurus Kanan Jabatan Kesihatan, Keselamatan dan Alam Sekitar Asset Sarawak, Khairul Zaim Muhammad Nur berkata, beliau berharap semangat dan kreativiti yang ditunjukkan menjadi pemangkin kepada usaha pemeliharaan alam sekitar pada masa depan. Menghasilkan karya-karya penulisan artikel ataupun rakaman video yang bertemakan sama ada circular economy, carbon capture, utilization and storage, reducing the impact of climate change on biodiversity dan juga food waste. Pada pertandingan ini, Johan kategori sekolah rendah dimenangi SK Asyakirin, manakala SMK Baru Johan bagi kategori sekolah menengah. Cuti pegawai di 38 buah balai bomba di seluruh Sarawak telah dibekukan. Pemangku pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak, Tiong Ling Hee berkata ini sebagai persediaan menghadapi bencana banjir yang boleh berlaku bila-bila masa sahaja. Mana-mana yang pegawai dah bercuti pun kita dah start panggil balik lah. Sebab kita, walaupun dalam keadaan di Sarawak belum lagi berada dalam kritikal, tapi kita kena akur dengan arahan. So kita pun dah bekukan cuti. Menurutnya, persiapan dari segi logistik juga telah dilakukan sejak September lepas dan 1,284 anggota bomba serta 1,480 bomba bantuan yang terlibat. Beliau juga berkata pihaknya akan melakukan rondaan dengan segera jika hujan lebat berlaku bagi memantau dan membantu mangsa berpindah ke tempat yang lebih selamat. Beliau berkata demikian dalam sidang media di seminar OKK bagi premis ditetapkan tahun 2024 di Kuching. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Sarawak mengeluarkan 9,661 notis atas pelbagai kesalahan menerusi obhas motosikal tahun 2024 sepanjang bulan lepas. Menerusi hantaran di laman Facebook, JPJ Sarawak berkata ia hasil pemeriksaan ke atas lebih 51,000 buah kenderaan. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 1,874 merupakan notis yang dikeluarkan terhadap pemandu atau penunggang motosikal yang tidak mempunyai lesen memandu. Manakala sebanyak 1,208 pula adalah notis yang dikeluarkan terhadap pemandu atau penunggang motosikal atas kesalahan tidak mempunyai lesen kenderaan motor LKM atau LKM telah tamat tempoh. JPJ Sarawak juga telah mengesan beberapa jenis kesalahan seperti membawa lebih muatan, tidak menggunakan topi keledar dan tidak menggunakan tali pinggang keledar. Operasi khas itu juga menyaksikan sebanyak 105 buah kenderaan telah disita dan dikesan melakukan pelbagai kesalahan. JPJ Sarawak memaklumkan operasi khas motosikal akan diteruskan dilaksana sehingga akhir tahun ini. Berita pagi Sarawak berakhir di sini. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Ikuti Stadium RTM selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa.